ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sambung pada ayat ke-21 surah Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Ingatlah akan Hud, saudara kaum Ad, iaitu ketika ia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan yang sebelumnya dan yang sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah melainkan kepada Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar. Sambung. Kisah Nabi Hud bersama-sama kaumnya kepada bangsa kaumnya. Uraiannya, setelah Allah menyebutkan dalil tentang tauhid dan kenabian yang terus ditolak oleh orang kafir penduduk Makkah, antara mereka itu telah mereka dengan kemewahan dunia yang direbutnya, maka Allah sebutkan pula di sini akan kisah Nabi Hud AS, iaitu menyuruh Rasulnya Muhammad SAW supaya mengingatkan kaumnya dari bangsa Arab penduduk kota Makkah yang mendustakan agama yang dibawanya, bahawa Nabi Hud AS itu adalah bersaudara dengan kaum Ad yang pertama. Bermakna dia saudara seketurunan dengan kaum Ad yang berbangsa Arab yang pertama. Tinggalnya di negeri Al-Ahqaf, artinya bukit pasir, memanjang, tinggi lagi curam, yang terletak di antara negeri Oman dengan Muhrah di Hadramaut. Kata Qatadah pula, mereka tinggal di perkampungan negeri Yaman yang mendiami bukit-bukit pasir yang menganjur ke laut. Kaum Ad itu pula dari golongan orang-orang yang kuat bekerja, suka belayar pada musim bunga, dan jika berlaku angin ribut di perjalanan, mereka kembali ke rumah masing-masing. Lagi pula mereka mempunyai tubuh badan yang kuat lagi tegak, tinggi dan besar orangnya. Sebab itu mereka merajalela di muka bumi yang berani menentang seruan Nabi Hud AS. Nabi Hud terus juga memperingatkan dengan menyatakan bahawa telah terdahulu beberapa orang Rasul yang sebelumnya dan juga sesudahnya. Tugas mereka memberi peringatan kepada umat masing-masing dengan mengatakan, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu di dalam ibadat kamu, dan jangan menyembah melainkan kepada Allah sahaja. Oleh sebab kaum Ad menyembah berhala, Nabi Hud menasihatkan, saya takut kamu semua akan ditimpa azab pada hari kiamat yang amat menakutkan. Tatkala mereka dinasihati sedemikian, mereka menjawab. Baik. Kisah Nabi Hud AS dan kaum Ad. Nabi Hud ini merupakan Nabi yang diutus khusus kepada kaum Ad, di mana kita amat maklum bahawa tidak ada kaum
atau manusia yang sehebat kaum Ad, dengan fizikalnya besar, dengan kuatannya luar biasa dan kemajuannya yang begitu tinggi, kaum Ad ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Hud supaya berpesan kepada kaum-kaum dia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu, janganlah mereka gunakan untuk melawan Allah ataupun melakukan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan menyembah berhala, melarikan diri daripada ketentuan-ketentuan agama yang telah diutuskan nabi-nabi sebelum pada mereka itu, dan mereka perlu menerima seruan daripada Nabi Hud alaihissalam yang membawa mereka ke jalan yang lebih baik. Sebab manusia ini apabila mereka lari daripada petunjuk ataupun daripada landasan-landasan yang ditunjukkan oleh Allah SWT, mereka tidak akan mampu untuk membawa diri mereka dengan sebaik mungkin. Kerana Allah sajalah yang amat-amat mengetahui perjalanan kehidupan manusia, di manakah yang baik dan di manakah yang tidak baik. Maka kita mengikut siapakah yang membentuk kita. Kalau kita Honda, kenalah kilang Honda lah yang menunjukkan cara nak menjalani operasi Honda itu. Jangan dia ambil kereta jenis lain, kereta Toyota pula, ataupun masuk kereta Mercedes dikontrol oleh BMW dikontrol oleh kereta Kia, kelang kabut jadi. Tak sama. Kilang dan spesifikasi mereka tak sama. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahu apa yang diciptakan, tahu di mana kelebihan dia, tahu di mana kelemahan manusia yang diciptanya. Tetapi ramai manusia yang cuba untuk memandai-mandai, dan mereka merasa besar diri dan mereka merasakan bahawa diri mereka mampu untuk berdikari. Tak payahlah Tuhan nak buat apa, cukuplah Tuhan jadi kita orang sudah. Biar kita orang handle sendiri di kita orang. Pandai lah kamu nak menghidup kan. Jadi kaum Ad ini yang terkenal dengan fizikal dia besar. Baru-baru ni dikatakan penyelidik arkeologi menjumpai satu kawasan di mana fizikal ataupun tulang temulang yang begitu besar, apabila ditemui di padang pasir di sekitar Saudi, kawasan Arab Saudi. Sebab Al-Ahqaf ini disebutkan, Al-Ahqaf ini padang pasir, padang pasir, gunung ataupun bukit padang pasir. Dia terletak di dipanggil Rub'ul Khali ataupun dipanggil empty quarters. Empty quarters, iaitu kawasan yang persegi yang sunyi sepi, ataupun Rub'ul Khali ini segi yang ditinggalkan, kosong. Khali ini kosong ataupun tinggalkan, yang ditinggal. Kawasan itu memang kosong lah. Dikatakan dua tempat yang ekstrim di dunia ini, dua tempat yang tidak diduduki oleh manusia, iaitu kawasan Antartika dan kawasan di Al-Ahqaf ni ataupun empty quarters ni. Sebab Antartika tu dia punya kesejukan dia tu melampau-lampau. Cuaca memang tak bolehlah diduduki oleh manusia biasa, dengan matahari yang jarang-jarang, dengan suhunya begitu sejuk. Begitu juga di Rub'ul Khali ini ataupun Al-Ahqaf ini, yang terletak di antara Yaman, Oman, Arab Saudi dan United Arab Emirates, Emirat Arab Satu, UAE. Itu 4 negara yang ada kawasan Rub'ul Khali. Luas Rub'ul Khali itu lebih kurang 250,000 batu persegi ataupun 650
kilometer persegi. Kuat. Kalau dikirakan keluasan dia tu sama dengan luas Belanda campur dengan Belgium, campur dengan Perancis, curi sikit Texas. Jauh punya Texas lah. Agak 4 ni tiga negara, satu negeri dia mereka baru besar dengan Al-Ahqaf itu ataupun Ruknul Khalid, anti-quarters. Apa kuat paksa campur negara-negara Eropah dan mereka. Tak salah banding Indonesia, seluar gigi luas. Dan dikatakan Arab Saudi menguasai lebih kurang 60% keluasan Ruknul Khalid itu, anti-quarters. Maknanya kawasan itu banyak dikuasai oleh Saudi. Tetapi pakar ekologi katakan Al-Ahqaf ini ataupun tempat kaum Ad ini, mereka ni banyak berada di antara Yaman dengan Oman. Yaman dengan Oman. Jadi mereka buat kajian, mereka cuba buat penelitian, sebab ada berita-berita ataupun tulisan sejarah yang mengatakan bahawa ada satu kota yang hilang di dunia ni, dan kota ini merupakan salah satu kota yang mencapai ketamadunan yang tinggi. Kita ingat kita ni dah terror dah hebat dah. Baru-baru ni saya ada terbaca dalam satu website, ada satu gambar yang dirakam. Gambar ini filem, gambar tu diambil daripada filem. Di mana filem ni dirakam pada tahun 1921. 1921. Tahun gambar ni dirakam 1921. Ada 2 orang perempuan yang sedang memegang satu alat. Sedang memegang satu alat. Alat ini disambungkan kepada payung. Alat ni, wire disambung, kabel disambung pada payung dan disambung kepada satu bagi satu macam bateri lah. Dan mereka menggunakan untuk bercakap. Cakap, gambar tu nampak cakap. Jadi bila gambar ni dijumpai oleh Abdullah jumpa, kata macam mana pula ni? Macam mana dia orang ni boleh maju tahun 2021? Masa tu telefon pun payah. Ini guna wireless pula. Kan? Payung tu jadikan sebagai pemancar. Dan kotak itu sebagai telefon. Mana tak ada kabel-kabel lain, ada kabel pada pemancar tu lah. Wireless. Macam mana tahun 2021 ada Wi-Fi kemodenan tetapan? Takkan dia buat reka lah. Bercakap elok. Dan dikatakan dia ni cakap untuk download lagu. Dia download tak? Itu tahun 2021. Ini orang kebetulan dijumpa lah. Dan apa yang kita diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kota yang hilang tu, kalau kita tengok dalam surah Al-Fajr, ayat surah Al-Fajr, dia panggil apa ni? Kota Iram Zatil Imad, ataupun kalau bahasa Inggeris panggil Iram the Pillars. Di mana Kerana dia semuanya hanyalah kerana dia. Yang rupawan tiada bandingan, masyhur namanya di bibir yang misteri. Ingin ku kenali dan ingin ku mengerti apa yang perlu untuk ku bertemu. Setelah kian lama biar jiwalara hilang cari-cari sang puteri. Semakin kenal dia, semakin dalam rasa, semakin